Husna. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya nak menyentuh B6 19/4x0 Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. Saya ingin mendapat penjelasan soal pengurusan ibadat haji ini yang ada kaitan sekaligus dengan soal pengurusan tabung haji itu sendiri. Pertama, pihak menteri ada menyebut bahawa kerajaan memberi subsidi kepada jemaah haji yang pergi menunaikan haji. Saya nak dapat penjelasan ni, yang bagi ni duit kerajaan ke duit asing ke duit tabung haji? Seolah-olahnya menggambarkan bahawa ini kerajaan subsidi. Kerajaan subsidi bermakna bahawa duit yang asing daripada dana tabung haji. Kalau duit itu daripada tabung haji, saya anggap itu bukan subsidi. Itu bukan subsidi, memang duit itu adalah duit daripada penyimpan pendeposit di dalam tabung haji yang menyimpan untuk tujuannya bagi menunaikan fardu haji. Jadi saya nak minta penjelasan ini daripada pihak kerajaan, yang kadang-kadang saya lihat bahawa kenyataan-kenyataan itu seolah nak menggambarkan bahawa seolah-olah baik hatinya kerajaan memberikan subsidi kepada jemaah haji, sedangkan hakikatnya kalau saya katakan bahawa kalau itu adalah daripada duit tabung haji, bermakna bahawa itu adalah duit daripada jemaah haji yang telah menyimpan sejak sekian lama untuk tujuan niat mereka bagi menunaikan fardu haji. Yang kedua, saya ingin mendapat penjelasan bila saya menyebut pada peringkat dasar Tan Sri Pengerusi berkaitan dengan soal gaji CEO dan sebagainya. Pihak kerajaan menjawab, menteri menjawab bahawa dia berkaitan dengan kenaikan itu berasaskan kepada keuntungan. Tetapi saya nak katakan bahawa salah satu daripada KPI-nya ialah untuk memastikan supaya jumlah jemaah haji itu mesti meningkat. Mestilah ada kebijaksanaan murni. Tetapi bila perundingan hanya dibuat dengan pihak kerajaan Arab Saudi, bila tak bagi, saya lihat bahawa okey habis. Tak ada tambahan. Kerana pembangunan. Kita tidak ada usaha untuk nak pergi cari kepada negara-negara lain yang juga diberikan kuota tetapi tidak memenuhi kuota tersebut. Mereka tak penuhkan kuota negara mereka. Sepatutnya rundingan harus dibuat dengan negara-negara ini untuk membolehkan peningkatan jumlah jemaah haji di dalam negara kita itu boleh dapat pergi lebih ramai. Yang ketiganya berkaitan dengan tabung haji ini. Kerajaan menjawab bahawa kenaikan gaji CEO adalah berasaskan kepada keuntungan. Saya nak minta penjelasan, apakah apabila tabung haji ataupun syarikat-syarikat yang diuruskan oleh tabung haji ini mengalami kerugian, apakah pihak tabung haji, khususnya lembaga pengarah tabung haji dan menteri sendiri yang bertanggungjawab, boleh buat satu keputusan untuk menurunkan gaji pada CEO ataupun top management di dalam tabung haji. Sebab argumen dia ialah kenaikan itu sehingga 15,000 setahun itu kerana keuntungan yang diperolehi. Seolah-olahnya bagi saya bahawa kalau rugi tentulah kena turun. Contoh saya katakan bahawa kalau di dalam tahun 2009 ataupun 2010 pernah diberitahu kepada kita bahawa banyak syarikat-syarikat yang dilaburkan oleh tabung haji ini mengalami kerugian di dalam syarikat-syarikat tertentu seperti Axiata, tabung haji rugi 150 juta, Tenaga Nasional 150 juta, Ramunia 50 juta, BIMB Holding 150 juta, Litian 60 juta, kemudian Green Packet 40 juta, ATM 3, AKN Teknologi, Mohibah Engineering 40 juta, jumlah sehingga 570 juta kerugian. Saya nak katakan bahawa kalau kerugian itu sehingga berjumlah terkumpul 570 juta, apakah kita nak katakan KPI apa yang kita nak berikan kepada top management? Sama ada CEO-nya, COO-nya, CDO-nya, CEO, apa-apa lagi lah, UFO kah? Apa lagi yang kita nak katakan bahawa ini kerana kecekapan mereka, maka gaji mereka harus dinaikkan. Jadi saya nak dapatkan penjelasan ini kerana kebimbangan ini pernah diluahkan oleh CEO tabung haji yang pertama, iaitu Tan Sri Hanafiah, pernah meluahkan kebimbangan terhadap kedudukan tabung amanah iaitu tabung haji ini yang merupakan tabungan umat Islam yang begitu besar dalam negara kita ini. Jadi saya minta penjelasan itu daripada kerajaan. Boleh, ringkas. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya nak tanya pandangan Kok Suna. Saya dimaklumkan bahawa tabung haji juga ada membahagikan
kumpulan wang dia untuk tujuan satu pelaburan dalam negara dan satu di luar negara. Walau macam mana pun, kita tidak pernah tahu berapakah peratusan tabung tu, wang itu kumpul tu diluluskan untuk tujuan pelaburan di luar negara. Yang ini saya dah semak dalam laporan tabung haji ni, tak ada dinyatakan. Adakah perlu kita tekan dan desak kerajaan supaya memberi fakta ni, itu peratusan pelaburan yang dibenarkan untuk luar negara. Terima kasih rakan saya Indra Mahkota, Tan Sri Pengurusi. Saya minta jadikan apa yang dibangkitkan oleh Indra Mahkota itu sebahagian daripada ucapan perbahasan saya yang juga saya ingin mengetahui, dan juga saya ingin mendapat penjelasan apakah kerajaan khususnya jawatankuasa pelaburan tabung haji ini telah menyemak kembali tentang bentuk pelaburan yang dibuat oleh tabung haji. Kerana saya lihat bahawa ikut maklumat yang ada dalam tahun 2010 yang saya semak bahawa 40% pelaburan tabung haji itu dalam sektor equity. Dalam sektor equity. Sedangkan kalau kita lihat di dalam tabung-tabung amanah yang lain seperti mana dalam EPF dan sebagainya, mereka hanya menghadkan dalam 20% saja. Itu maksimum 20% saja, tidak sampai kepada 40%. Itu amalan bagi tabung-tabung amanah untuk benchmark yang ada. Jadi saya minta penjelasan ini daripada pihak kerajaan kerana dilihat kerugian-kerugian yang telah pun dialami. Yang seterusnya ialah B6 35/4x0 SPAT, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Saya nak minta penjelasan kepada pihak kerajaan, iaitu berkaitan dengan permit taksi yang dikeluarkan kepada individu-individu. Permit taksi yang dikeluarkan kepada individu yang banyak rungutan yang mereka luahkan kepada saya, bahawa bagaimana permit taksi diberikan setahun-setahun. Permit setiap tahun kena diperbaharui. Sedangkan sebelum ini sewaktu di bawah LPKP LPKP Masa Tenggara jadi pengurusi pada waktu itu, pada waktu itu diberikan 5 ke 7 tahun. 5 ke 7 tahun permit itu, makna tempoh permit itu 5-7 tahun. Dan masalah dia Tan Sri Pengurusi, bila diberikan setahun, problem kepada pemandu taksi ini ialah untuk mendapatkan pinjaman daripada bank untuk membeli taksi. Sebab mereka kata bahawa kamu pinjam sekarang, kamu hanya ada setahun, macam mana kami nak beri kalau selepas ini kamu nak bayar dengan apa? Kalau dahulu diberikan permit itu dalam tempoh 5 ke 7 tahun. Jadi bank percaya bahawa kamu memang ada sumber pendapatan melalui taksi ini kerana 7 tahun kamu boleh bawa taksi. Jadi ini rungutan yang ditimbulkan. Jadi saya minta penjelasan, takkan macam ni punya kita tubuhkan SPAT menggantikan LPKP. Gaji pengurusi SPAT 20,000. Pengurusi SPAT 20,000. Dulu LPKP, pengurusi LPKP ni elang mesyuarat ni apa? Elang mesyuarat berapa duit nak? Berapa duit? Tapi dia buat kerja bagus. Saya puji dia. Dia buat kerja bagus, bagi sampai 5 tahun, 7 tahun. Sekarang bila pengurusi SPAT 20,000 gaji, bagi setahun, kedekut nama boy. Senyum. Dan ni saya puji kawan saya Tenggara. Waktu dia jadi, saya fahamkan bahawa elang mesyuarat wabaria waktu tu. Dia tak? Tenggara. Elang mesyuarat wabaria, elang bulanan wabaria. Ini elang pengurusi sebulan 20,000, tak masuk lagi pencen menteri. Jadi saya minta penjelasan bahawa ini untuk kebaikan kepada pemandu taksi khususnya. Yang ketiga, saya nak minta penjelasan iaitu B7 010,000, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam. Saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan. Saya telah pun menulis surat kepada Perdana Menteri pada 16 Julai 2012 bersamaan 25 Syakban. Dan surat itu diberikan melalui Menteri di Jabatan Perdana Menteri Padang Rangai. Iaitu surat saya nak minta penjelasan berkaitan dengan penamatan perkhidmatan Tan Sri Abu Bakar Abdullah sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Soalan saya juga ditolak. Soalan jawab lisan saya juga ditolak oleh Tan Sri. Kerana ada alasan-alasan tertentu saya tidak bawa surat penolakan tersebut. Tetapi saya katakan bahawa ini sangat penting. Sehingga sekarang Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ini masih belum diganti. Dia hanya dipangku sahaja oleh timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Isu dia ialah kenapa Tan Sri Abu Bakar ini bekas Ketua Pengarah dia ditamatkan, bukan dia berhenti, ditamatkan perkhidmatannya.
Dalam keadaan dia telah bersetuju menyambung perkhidmatan dia untuk berjasa kepada negara, untuk terus berkhidmat kepada negara, tiba-tiba dia ditamatkan perkhidmatan dengan menggunakan beberapa perkara-perkara yang saya fikir bahawa dengan menggunakan beberapa perkara, iaitu penamatan beliau mengikut peraturan 49, peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Umum mengetahui bahawa peraturan 49 tersebut ialah penamatan perkhidmatan pegawai perkhidmatan awam atas kepentingan awam serta gagal tapisan keselamatan. Saya nak tahulah apakah kes, apakah kesalahan besar yang dilakukan oleh Tan Sri Abu Bakar Abdullah ini. Apakah jenayah yang dilakukan sehingga dia tidak melepasi tapisan keselamatan. Apakah yang dikatakan untuk kepentingan awam. Untuk kepentingan awam ini, sehingga apakah mungkin kerana dia terlibat dalam satu gerakan subversif nak meletupkan jabatan Perdana Menteri kah, sehingga menyebabkan terpaksa kerajaan menamatkan perkhidmatan beliau. Jadi saya katakan bahawa ini sangat penting untuk diketahui, supaya saya tidak mahu bahawa dalam keadaan ini pegawai-pegawai kerajaan baik daripada bawah sampai ke atas yang diperlakukan sewenang-wenangnya tanpa ada satu pembelaan kepada mereka. Dan saya dipahamkan bahawa penamatan ini mengikut pasal ini peruntukan ini, saya dipahamkan bahawa kalaupun dia dapat pencen dalam jumlah yang terlalu kecil, bukan mengikut kadar pengiraan biasa. Jadi bagi saya bahawa ini suatu yang tidak seharusnya berlaku. Kalau atas isu SBPA, saya fikir bahawa tak seharusnya dia dikambing hitam, kerana Perdana Menteri sendiri merupakan pengurusi jawatan kuasa gaji di peringkat kabinet. Jadi saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Dan Tan Sri